لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم وإن من ملائكة يقربون وعندنا أسرار رحمتك يا رب. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدار. Sekian. Adapun yang beku seperti buah kecubung dan afyun dan pala dan ambar dan kuma-kuma. Ini tak pasti baca macam. Maka iaitu tiada najis. Dan jikalau memabuki yang banyak sekalipun. Adapun yang beku, jadi semalam tu dia membahagikan perkara-perkara benda-benda pada dunia ini terbahagi kepada dua bagai. Satunya jamadi, yang keduanya hayawani. Maksud dengan jamadi itu benda tak bernyawa. Maka dia katanya kalaulah jamadi itu benda cair yang memabuk adalah najis. Semuanya dipanggil kata Arab. Setiap benda yang cair yang memabuk maka adalah najis. Maka haram minum walaupun sedikit. Sebab haram minum tu sebab najis. Walaupun sedikit tu tak mabuk sekalipun. Maka sekiranya kalau benda itu memabuk tetapi bukan benda cair. Apa nak kata? Sebab semalam tu kalau cair serta memabuk, ada beri pun dua perkara tu, cair serta memabuk, maka adalah najis. Lepas tu kalau cair tidak memabuk atau memabuk tetapi tidak cair, maka memanglah bukan najis lah. Sebab tu dia katanya maka yang beku, ni lawan bagi yang semalam, katanya yang cair. Adapun yang beku seperti buah kecubung. Buah kecubung tu yang berduri hijau-hijau. Lebih kurang besar gegam ni. Lebih kurang besar ni. Lepas tu hijau-hijau yang berduri. Nampak, tapi dia kecil, nampak jauh-jauh tu tengok nak macam buah durian burung. Tapi bukan. Hijau macam tu, lepas tu ada berduri, nak macam dengan durian burung. Dan afyun, kalau orang petani panggil candu. Dan pala, satu jenis buah. Lebih kurangnya besar ibu tangan. Dan pala satu jenis buah. Lebih besar dia ni dia nak macam buah, tengok tu nak macam dengan buah apa? Almond. Tu tengok nak macam tu, tengok kulit dia tu nak macam buah almond. Tapi isi dalam tu lain lah. Dan ambar ni muntah ikan.
Dan kuma ke baca macam mana, saya tak pasti, tak tahu kata benda apa ni. Jadi pendekatannya benda-benda yang disebut sana itu memabuk. Kecubung, afyun, pala, ambar, kuma tu memabuk, tetapi dengan sebab bukan benda cair. Tetapi dengan sebab bukan benda cair, maka hukumnya dia kata maka iaitu tiada najis. Tak najis lah. Dan jikalau memabuki yang banyak sekalipun. Walaupun kalau makan tu makan banyak memabuk sekalipun, tetapi tak najis, maknanya halal makan. Halal makan tapi jangan banyak sampai jadi mabuk, tu haram. Kalau makan sedikit, sekadar jadi ubat ke masalah, sekadar katanya tidak sampai tahap memabuk, maka tak mengapa. Jadi dia sebab dia bukan najis, bahkan dia tu suci. Afyun pun getah dia ni. Getah dia tu apabila ditorehkan, dia keluar getah dia. Awalnya getah tu jadi putih, lepas tu beku. Maka bolehlah nak makan tu, tapi jangan banyaklah sampai jadi mabuk tu haram pula. Tapi kalau sedikit nak jadi ubat ke masalah itu boleh nak makan sebab dia bukan najis. Tapi kalau banyak sampai jadi mabuk tu haram juga, tapi haram pasal mabuk. Pasal membuatkan jadi mabuk. Jadi tak macam semalam, arak tu dengan sebab dia najis sedikit pun tak boleh minum sebab dia tu najis. Jadi maknanya dua kali lah, kalau arak tu dua kali haram. Dua kali haram, maknanya kalau sedikit, arak tu kalau sedikit satu titik masalah, maka haram minum sebab najis. Tidak haram sebab mabuk. Tetapi kalau minum secawan, dua cawan, maka dua kali haram. Haram sebab memabukkan, haram sebab najis. Begitu. Adapun benda ni dengan sebab walaupun memabuk, tapi kalau sikit tu tak mabuk juga. Dia kena banyak. Maka kalau makan sedikit macam makan nak jadi ubat tu, itu tidak haram sebab dia benda suci. Tetapi kalau makan banyak sampai kepada jadi mabuk, maka haram sebab memabuk. Bukan haram sebab najis. Begitu. Sebab tu dia katanya maka harus makan dan minum suatu daripadanya. Boleh kita nak makan, harus halal kita makan, haram kita halal kita makan atau minum. Suatu daripadanya, suatu daripada kecubung apa tadi. Yang akhir tadi. Sekira tiada sampai. Lepas tu minum tu macam mana? Pula minum kata benda buku, nanti tengok sekejap lagi. Jadi dengan sebab dia tu bukan benda najis kan, maka harus kita makan dan kita minum. Minum tu nanti tengok. Contohnya kalau buah kecubung tadi tu kita rendam di dalam air ke masalah, atau kita buat jadi kita blenderkan macam buah tufah tu. Maka tak jadi haram. Sekira tiada sampai had yang memabuk. Tu boleh makan, boleh minum sekiranya kalau tak sampai kepada sakatan jadi mabuk. Maknanya jangan banyaklah. Kalau banyak sampai jadi mabuk tu, maka haram sebab memabuk. Kalau sikit tak memabuk, maka tak mengapa. Jadi kalau banyak tu sekira jadi mabuk dan memberi mudarat, maka haram jugalah. Kalau siapa jadi mabuk atau mudarat kepada badan, nak jadi racun pada badan pula, nak jadi mudarat kepada badan. Kalau sikit tu jadi ubat masalah, boleh nak makan. Tapi kalau banyak tu nak bawa kepada jadi cirit ke masalah, mudarat kepada badan tu tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan benda najis.
Jaga jangan mudarat kepada badan, jaga jangan banyak sampai memabuk. Boleh nak makan, nak minum. Lepas tu, tengok. Maka jadi kesimpulan sekali laginya maknanya benda yang tidak bernyawa ni dikatakan benda jamadi itu kali yang cair yang memabuk, maka itulah yang najis. Kalau tidak cair, tidak memabuk, maka semua halal. Maka semua halal. Tapi atas jalan katanya tidak mudarat. Atas jalan tidak mudarat kepada badan. Begitu. Lagi pulanya tidak memabuk. Maka semuanya halal. Kalau tidak cair serta tidak memabuk. Kalau cair saja tidak memabuk. Atau memabuk tidak cair pun suci. Begitulah. Itu sebagai kaedahnya begitulah. Kaedahnya begitu. Nak jadi najis tu kena beri pun dua perkara. Cair serta memabuk. Lepas tu kalau tidak ke jadi suci. Tapi walaupun suci kena tengok pula boleh makan ke tidak. Kalau tak mudarat. Kalau tak mudarat maka boleh. Kalau tak membawa pada jadi mabuk maka boleh. Gitu. Kalau bawa pada mudarat, kalau durian pun kalau makan banyak sampai mudarat. Mudarat kepada badan tak boleh juga, haram juga makan. Makan tu sekadar tak mudarat. Kalau kata makan durian habis 5 biji. Lepas pada 5 biji itu hospital lah dia. Itu mudarat. Itu haram kalau sampai begitu. Walaupun tak memabuk tapi tekanan darah naik. Masalah. Itu tahu kata makan sakat ni jadi mudarat. Itu haram juga. Tapi haram bukan pasal dia najis. Haram pasal mudarat kepada badan. Itu semua tu masalah benda yang tidak bernyawa. Dikatakan jamadi. Dan jika jadi beku arak atau jadi cair kecubung tadi. Arak asalnya benda cair memabuk kan. Tapi dibekukan. Nak buat macam mana jadi beku, adalah cara dia ni. Tengok susu boleh jadi beku kan. Jadi beku sekarang. Dah. Maka sekiranya kalau arak tu dibekukan. Apabila dibeku, maknanya dah tak jadi benda cair. Tapi sebut kata arak memabuk. Atau jadi cair kecubung tadi. Buah kecubung tu suci kan. Suci. Tapi kalau jadi cair, maka cair serta memabuk. Arak kalau jadi beku, jadi kering. Memabuk tapi tidak cair. Kecubung tadi memabuk tapi tidak cair. Maka sekiranya kalau masalah arak jadi beku, maknanya memabuk tidak cair. Kecubung asalnya memabuk tapi tidak cair. Tapi kalau jadi cair, maknanya cair serta memabuk. Apa nak kata? Sekali lagi, dan jika jadi beku arak atau jadi cair kecubung tadi dan umpamanya ni, dan umpamanya umpama kecubung. Afyun ke masalah dia blender dengan air masalah. Maka adalah hukumnya kekal seperti hukum asal jua. Jadi kalau arak asalnya arak, lepas tu beku tak beku pun, kalau dah dibeku sekalipun kita tilik pada asal. Maka haram makan, haram minum. Walaupun sekarang dah jadi beku, keluar daripada tak jadi benda cair, kita ambil hukum asal. Masih jadi najis. Masih jadi najis. Walaupun dibekukan. Lepas tu, tengok. Jadi buah kecubung tadi tu, walaupun dicairkan, maka hukumnya suci.
Tapi kalau minum tu minum sedikit boleh. Misalnya buah kecubung tu kita blender, tu nak minum boleh. Tapi minum sedikit sajalah, jangan jadi mabuk. Kalau jadi mabuk sebab kalau beku, kalau kering pun kalau jadi mabuk, haram sebab mabuk. Tapi dia tak haram pasal najis sebab dia tak najis. Begitulah. Begitulah. Jadi maknanya kalau ubah rupa yang beku jadi cair, yang cair jadi beku, maka kita ambil hukum asal. Maknanya kalau arak belum pada nak beku, ya cair. Maka hukum asalnya najis. Begitulah. Itu kalau benda cair. Benda jamadi, benda jamadi, pendek katanya benda jamadi itu mana bukan benda yang mempunyai roh, benda yang tidak bernyawa. Maka kalau beku, kalau keras, kalau beku tidak cair, maka semuanya suci. Semuanya suci. Tapi kalau cair, sekiranya memabuk, maka najis. Kalau cair tidak memabuk, maka tidak najis. Bukan najis. Abi? Maka yang hayawani, mana yang jenis bernyawa yang ada roh ni, maka yang hayawani itu maka sekaliannya suci. Atas kira dengan secara asalnya semuanya suci. Melainkan barang yang ditentukan oleh syarak akan najis. Melainkan barang tu kena atas benda yang menyawa ni dah. Yang ditentu oleh syarak akan najisnya seperti anjing dan babi. Dan yang jadi daripada kedua ini dia maknanya seperti mana istiqsa, tak ada dah yang lain, ada sebanyak ni saja. Anjing, babi, khinzir, dan yang jadi daripada keduanya, yang jadi daripada kedua tu dengan maknanya dia berturun di antara anjing dan babi dan khinzir. Dapat anak. Tak kira lah bapa tu anjing ke, ibu tu babi ke, artinya sebaliknya tak kira. Anak yang dapat daripada kedua tu sama. Atau salah suatu daripada keduanya dengan hayawan yang suci. Anjing dengan kambing ke, artinya khinzir dengan kambing ke, begitu. Anak yang dapat tu pun sama dengan anjing, dengan khinzir. Walaupun dengan hayawan, dikehendaki hayawan yang suci itu masuk manusia. Dengan kata hayawan yang suci itu masuk manusia juga dalam pengertian dia tu. Jadi maknanya kalaulah walaupun tak berlaku sekalipun, dia anak dapat daripada keturunan anjing dan manusia. Anak yang dapat daripada keturunan khinzir dan manusia. Tak kira lah yang jantan tu manusia ke, yang jantan tu khinzir anjing ke, tak kira. Maka anak yang dapat tu sekiranya Allah Ta'ala jadi, maka anak tu najis macam anjing dan khinzir, babi. Begitulah. Lepas tu lain daripada tu, lain daripada anjing dan babi dan yang jadi daripada keduanya atas salah suatu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Itu binatang yang suci dan jikalau dengan manusia sekalipun. Sebab tu katanya hayawan suci itu masuk manusia juga. Dan jikalau dengan manusia sekalipun. Jadi daripada dua mani manusia dan mani khinzir atau mani babi. Maka adalah anaknya itu najis. Ain dia tu najis. Lepas tu lain daripada itu, lain pada yang sebut tadi, berapa perkara tadi? Anjing, babi, yang jadi daripada kedua, atau jadi dengan salah satu daripada binatang yang suci walaupun manusia. Jadi 4 bagai. 4 bagai. Lepas tu semua binatang yang lain daripada itu tu, ketika hidup lah. Ni dia cakap pada masa dia hidup. Tak. Kalau mati tu lain kira pula. Kalau mati tu lain pula.
Ni kira masa hidup tu suci ke semua. Ada bisa, walaupun bisa sekalipun macam ular, macam ular sekalipun yang bisa tu, sekalipun artinya apa dia lagi kala kemasalan, semuanya suci. Walaupun dia tu yang mempunyai bisa sekalipun suci. Tapi kira masa hidup. Kira masa hidup. Sebab tu kalau solat, kalau dia ambil ular ke, ular apa, ular yang bisa-bisa, ambil ular letak dalam poket baju dia solat, tak mengapa. Tapi ular tu jangan kena najis lah. Memanglah binatang qada hajat dia tak basuh, tak mengapa. Kucing dia ketika kita solat tu dia naik duduk atas riba kita tu, tak mengapa. Lepas tu bekas-bekas dia qada hajat sikit-sikit tu, itu dimaaf. Maka tak najis. Ni kita cakap pada masa dia hidup. Pada masa binatang. Jadi mana lain daripada 4 jenis tadi, kalau kira masa hidup kesemuanya suci. Binatang buas tak buas, binatang bisa tak bisa, berkaki ke bersayap, tak berkaki tak bersayap, semuanya suci ke semua. Darat ke, laut ke, gitu suci ke semua. Lain daripada 4 bagai itu. Apabila begitu, kita tak payah tanya satu-satu. Jumpa satu binatang, ini suci ke tidak? Jumpa satu binatang, tak payah kita tanya lah. Ingat kata lain daripada 4 tu, suci ke semuanya. Masalah halal makan lain pula. Ni halal makan ke tidak, itu pasal lain. Itu pasal lain. Jangan kita keliru macam monyet tu, kalau tanya ketika dia hidup. Tapi kalau dia mati, lain pula cerita. Dalam masa dia hidup. Suci ke tidak? Jawabnya suci. Lepas tu jangan sibuk dengan dia tak boleh nak sembelih makan. Memanglah. Itu bab lain. Memanglah tak boleh makanlah monyet. Sebab tu kalau kita orang belum monyet tu, dia solat monyet dia naik panjat atas leher dia, atas bau dia, biarin. Tak najis. Tidak ada apa yang najis. Pada masa hidup. Tapi kalau mati, tu kira lain pula. Kira lain pula. Manusia mati, belalang mati, ikan mati, lain pula kan. Ular mati, anjing, itu apa dia? Kucing mati, apa dia? Monyet mati. Itu lain pula. Lepas tu dia kalau kita kira ini kira pada masa hidup. Kira pada masa hidup. Lepas tu kalau kira masa hidup tu maknanya lain daripada 4 bagai. 4 bagai tadi tak kira. Hidup, mati, najis terik. Najis mata. Lepas tu lain pada tu suci. Pada masa hidup suci ke semua. Lepas tu apabila mati, kalau mati, yang hidup tu kena atas manusia, kena atas belalang, kena atas ikan. Maka suci juga. Kalau yang mati, yang mati itu kena atas manusia, kena atas belalang, kena atas ikan, jenis-jenis ikan. Dikandaki ikan tu benda yang hidup dalam air. Walaupun rupa kucing sekalipun, tapi dia tak boleh hidup atas darat. Dia hidup dalam air. Maka itu dipanggil kata ikan. Di sini di sini. Jangan tanya orang muka lah. Orang laut tu, ini bukan ikan dia tu. Biarlah. Tapi kita panggil maksud ikan tu mana benda yang tak boleh hidup di atas darat, mesti kena hidup di dalam air tawar ke air masin, itu serahlah. Maka ikan, belalang, manusia, kalau mati pun suci juga. Jadi mana 3 bagai saat ni apa dia? Jenis ikan, jenis manusia, jenis belalang, hidup, mati, suci ke semua. Suci ke semua. Lepas tu lain daripada 3 tu. Lain daripada 3 tu, lain daripada apa? Ikan, belalang, manusia. Maka lain pada tu kita bagi pula kepada yang halal ke tidak halal. Mana boleh makan ke tak boleh makan.
Kita bagi ke situ pula. Maka sekiranya kalau tak boleh makan, seperti monyet, seperti kucing dalam mazhab Syafi'i, kucing dalam mazhab Syafi'i haram, tapi dalam mazhab Maliki boleh. Gajah, mazhab kita tak boleh, tapi setengah mazhab lain boleh makan. Kuda, dalam mazhab kita boleh, setengah mazhab lain tak boleh. Begitulah. Jenis ketam, jenis udang, itu masuk dalam apa? Itu dalam ikan. Lepas tu jadi maknanya binatang yang lain daripada tiga bagai lain pada ikan, belalang, manusia, itu kita tengok bagi dua pula. Yang halal ke tidak halal. Yang tidak halal seperti kucing, seperti monyet, ular, itu kalau hidup suci. Kalau mati, sembelih tak sembelih, najis semata. Sembelih tak sembelih, najis semata kalau mati. Binatang yang tak halal daging, kalau mati sembelih tak sembelih, najis semata. Begitu. Nah, ini kira seko-seko. Begitulah. Lepas tu, jangan kira telur dia pula. Telur kura-kura lain pula. Ini kira itu dia. Nah. Lepas tu yang halal daging pula. Yang hidup tu memang suci. Kalau mati, tengok. Suci tak suci. Tengok situ pula. Sembelih ke tak disembelih. Mana kalau disembelih, maksud dengan kata disembelih tu, sembelih kena dengan syarat-syarat dan rukun dia. Maka suci. Tetapi kalau tak sembelih, mana tak sembelih langsung atau sembelih tak kena cara. Sembelih tak kena dengan cara sembelih, maka najis. Begitulah. Tapi jangan kira juzuk-juzuk, kira seko-seko. Begitulah. Tapi kalau kira juzuk-juzuk, air kencing dia tak boleh jugalah. Darah dia tak boleh jugalah. Walaupun darah lembu kan. Itu lain pula. Begitu. Jadi, tengok. Jadi, kembali kepada asal masalah kitanya, masalah sani katanya, semua yang bernyawa, yang jenis hayawani ni, semuanya suci. Malaikat 4 bahagian. Anjing, babi, kita panggil masyhur dengan khizib. Yang jadi daripada kedua atau jadi daripada salah satu daripada kedua dengan binatang yang suci. Walaupun dengan manusia sekalipun. Jadi, maknanya maka anaknya ikut najis, maka anaknya itu adalah najis ain. Kenapa? Kerana kaedah yang masyhur. Pada bab najis ikut yang najis, ikut yang jahat. Maknanya anjing dengan kambing. Kita menang anjing. Walaupun anjing tu jantan, walaupun anjing tu tina sekalipun. Menangkan anjing. Begitu. Kalau anjing dengan manusia, tak kira yang mana jantan, yang mana betina tu. Kira katanya menang anjing. Sebelah balik najis. Kira bak najis, menang dia. Itu. Tapi dia ada tu, kalau tengok sebelah bawah, kat bawah sikit tu ada syair Arab tu. Itulah kaedah dia nya. Masalah mengikut. Nak ikut mak ke nak ikut bapa. Kerana kaedah yang masyhur. Jadi apa dia? Pendekatannya gitulah. Kalau berketurunan dengan binatang, dua bagai anjing dan khinzir tadi berketurunan dengan binatang yang suci, maka menang dia. Jadi semuanya anak tu najis ke semua. Walaupun tengok. Dan hasil yang mu'tamad. Ni masalah kita kata khinzir dengan manusia atau anjing dengan manusia. Ini. Kita ambil tahulah walaupun memanglah tak berlaku. Tapi nak tahu hukum. Kita nak tahu hukum,
Kalau manusia dapat anak dengan khinzir, manusia dapat anak dengan anjing, apa nak kata anak dia tu? Ha. Maka dan hasil yang muktamad apabila beranak antara manusia dan anjing atau babi. Sama ada manusia itu laki atau perempuan. Kalau manusia tu laki, maknanya anjing tu kina. Kalau manusia tu perempuan, mana anjing atau babi tu jantan. Begitulah. Sama ada manusia itu lelaki atau perempuan. Maka sekiranya kalau antara manusia dengan benda tu, maka jika anaknya itu, tengok. Maka jika anaknya itu atas lain daripada rupa manusia. Ini kaum tamat dia kira macam ni. Anak yang dapat tu rupa manusia ke bukan rupa manusia. Tilik di situ. Itulah kita ingat kata nak ambil tahu hukum lah. Walaupun benda tu rasanya umur hidup kita ni tak pernah tengok kot. Sekalipun nak tahu hukum. Maka jika anaknya, jadi maknanya anak antara manusia dengan khinzir atau dengan anjing tadi tu kena tengok. Anak yang beranak tu rupa manusia ke bukan rupa manusia. Kalau rupa manusia, apa nak kata? Kalau rupa bukan rupa manusia, apa nak kata? Rupa manusia macam kita lah. Kaki begini, tangan begini, kepala begini, mulut begini, hidung begini. Ada rambut, jarinya 5. Begitulah. Tengok. Maka jika anaknya, anak yang beranak antara anjing, babi dan sama manusia itu dengan manusia lah. Maka anaknya anak yang antara manusia dan anjing atau babi tu atas lain daripada rupa manusia. Mana tidak berupa manusia. Nampak? Jadi anjing lah. Kalau anjing, kalau itu jadi khinzir lah. Maka iaitu najis ain dengan ittifaq. Tak ada khilaf. Kalau beranak tu, jadi kalau keturunan dengan anjing, jadi anjing. Rupa anjing. Tak boleh nak cakap apa semua. Kaki 4 macam anjing betul-betul lah. Maka najis ain diri dia tu najis mata. Tak ada khilaf ulama. Itu kalau tak datang dengan rupa manusia. Dan jika atas rupa manusia, rupa manusia betul-betul. Kalau tak cerita, kita tak tahu kata keturunan antara manusia dengan benda tu. Kalau orang tak cerita, kita tak tahu. Rupa manusia betul-betul. Dan jika atas rupa manusia, maka pada syekh. Ini khilaf. Maka pada syekh, yakni di sisi Syekh Ramli, suci ainnya. Diri dia tu suci. Diri dia tu suci. Dan diberi akan hukum manusia pada sucinya. Mana kita kira kata dia tu manusia. Pada mana? Pada suci badan. Dia tu suci. Maknanya kalau dia naik duduk atas ribanya, maka tak mengapa lah. Kalau kita solat, diberi akan hukum manusia pada suci. Pada bab suci dan ibadat. Itu hukum manusia. Maknanya sembahyang sah. Faham kita? Hingga sah dibuat. Sekali lagi tengok. Dia katanya dan diberi akan hukum manusia pada suci dan ibadat. Mana pada bab suci ke tak suci, hukumnya suci. Pada bab ibadat, solat dia sah. Ke tidak, puasa dia sah. Ke tidak, dia ambil wuduk sah. Ke tidak, wuduk dia, katalah. Kalau dia buat umrah pun sah. Ke tidak, jawabnya hukum manusia. Kena syarat, kena rukun, sah. Lepas tu kalau solat sah ke tidak? Kena syarat, kena rukun, sah. Sebab dia rupa manusia. Walaupun kita kata mak dia tu anjing masalah. Bapa dia yang lelaki. Itu manusia. Sekalipun. Maka ambil hukum manusia, nisbah suci, nisbah ibadat. Tapi nisbah lain, kira lain pula.
nak kahwin, itu lain. Ni masalah apa dia? Suci ke tak suci? Jawabnya suci. Ibadat dia sah ke tidak? Jawabnya hukum manusia. Maknanya sah. Sebab tu hingga sah dibuat, nampaknya kena tambah. Hingga sah dibuat imam. Mana kalau dia solat kita nak ikut dia jadi imam tu boleh. Kita nak jadi makmum dia lah. Kita nak jadi makmum dia tu boleh. Sah. Sebab sembahyang dia sah boleh. Hingga sah dibuat imam pada sembahyang dan khutbah. Kalau dia baca khutbah Jumaat pun sah. Begitu. Kalau rupa manusia. Ni di sisi Syekh Ramli. Lepas tu kalau kita tukar gitu, ni antara manusia dengan anjing, antara manusia dengan khinzir. Apakah lagi kalau manusia dengan lembu? Tapi anak dapatnya rupa manusia. Anak dapat tu rupa manusia. Maknanya anak memang lembu tak najis. Kan? Lepas tu lagi pulanya apa dia? Ibadat dia tu sah. Sebab tu ada katanya tapi hukumnya lembu. Hukumnya lembu. Hukum dia tu lembu. Lepas tu katanya khatib dia baca khutbah Jumaat. Dia baca khutbah Jumaat. Tapi dia tu lembu. Maka boleh nak sembelih di kurban. Tengok. Jadi maknanya pada tilik kepala suci ke tak suci ambil hukum manusia, pada bab ibadat sah ke tidak ambil hukum manusia. Begitu. Tetapi tiada pada wilayat. Pada wilayat maknanya jadi wali tak boleh. Nak jadi Perdana Menteri ke masalah tak boleh. Nak jadi wali nikah tak boleh. Nak latih jadi ketua lah pemerintah tu tak boleh. Tak boleh. Tu mana pada wilayah, pada bab wali, pada bab memerintah. Bagai-bagai merintah sekalipun tak boleh. Maka tiada jadi, tengok. Maka tiada jadi wasi. Tak boleh nak wasiat kat dia. Wasi tu wasi ni maknanya kita nak wasiat, wasi ni maknanya dia rupa wasinya begini. Bukan masalah wasi harta korang. Bukan begitu. Masalah wasi di sini tu maknanya contohnya seorang tu dia sakit sekarang. Dia sakit berat lah. Lepas tu dia tu seorang lelaki tu sekarang tu dia sakit berat. Lepas tu dia rasa macamnya dia ni barangkalinya nak mati dengan sakit ni lah. Rasanya begitulah jadi rasanya. Rasanya tak ada peluang dah tu nak sembuh daripada penyakit. Biasa penyakit ni mati dah. Dia sakit berat sekarang. Maka dia pesan kepada siapa-siapa untuk jagakan anak dia selepas pada dia mati. Orang tu lah dikatakan wasi. Dia pesan kat siapa, kat abang dia ke masalah, kat adik dia, kat kawan dia ke, katanya kalau aku ni mati, kaulah tolong jaga segala urusan anak saya. Dia kata gitu. Maka orang tu panggil wasi. Bukan masalah wasiat harta. Maka nak wasiat pada orang tu tak boleh lah. Orang yang tadi tu. Dan wali anak yatim, nak cara anak yatim pun tak boleh juga dia. Dan tertegah pula daripada kisos. Tilik ke sebelah ni ia jadi hukum binatang. Bab wilayah jadi hukum binatang. Lepas tu dan tertegah pula daripada kisos. Sebab dia hukum binatang. Kisos tu mana bonus balas. Apabila jinayahkan nyawa orang atas jalan sengaja, bunuh orang atas jalan sengaja, maka dikisos. Maka dia ni, kalau dia bunuh orang, tak boleh nak kisos. Tak boleh nak bunuh balas.
Sebab apa? Sebab dia bukan manusia. Sebab nak kisah ni syarat dia ni manusia sama manusia. Sebab tu kalau di jinayah akan manusia oleh binatang tu tak payah kisahkan binatang. Sebab dia bab kisah, mana sekiranya kalau dia bunuh orang tu dia pakai hukum binatang. Maka tak boleh nak bunuh balas dia. Sebab dia bukan manusia. Dia bab kisah ni lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Kalau lelaki bunuh perempuan, perempuan bunuh lelaki pun nak kisah tak boleh. Kalau orang merdeka, sama orang merdeka. Mana kalau orang merdeka bunuh hamba, hamba bunuh orang merdeka pun tak boleh nak kisah juga. Sebab bukan bersamaan. Maka dia ni bukan manusia sebab dia ambil hukum binatang. Pada bab wilayah, ambil hukum binatang. Pada bab kisah, dia ambil hukum binatang. Dan kiwat, mana ambil balas. Balas seperti dia potongkan tangan orang, maka tak dipotongkan tangan dia atas jalan balas. Dan tiada sah berkahwin dengan manusia sebab dia hukum binatang. Jadi ambil hukum manusia di mana tadi? Di bab suci saja dan bab ibadat. Dua tu saja itu ambil hukum manusia. Apa tu sebelah lain pada bab lain tu ambil hukum binatang. Sebab tu tak boleh nak kahwin. Macam mana nak kahwin dia binatang? Tak ada lah binatang boleh kahwin dengan manusia. Begitu. Dan tiada sah berkahwin dengan manusia. Dan mewatikan seakan sahayanya sekiranya kalau dia ada duit dia beli hamba perempuan, tak boleh dia nak watikan hamba perempuan dia. Macam mana nak boleh sebab dia binatang? Dia ambil hukum binatang. Jadi ingat katanya dia ambil hukum manusia pada dua masalah tadi. Dan tiada harus makan sembelihan. Memang sembelihan mana kalau binatang yang dia sembelih kita tak boleh makan. Untuk dia tu boleh lah. Untuk dia tu boleh. Tapi kalau dia sembelih, kita tak boleh makan binatang sembelihan dia. Itu mana tiada harus makan sembelihan orang tu tadi. Mana binatang kalau dia tu sembelih, kita tak boleh makan. Sebab dia bukan manusia, dia tu binatang. Dia apa dia? Dia masalah bab sembelih ambil hukum binatang. Dia syarat nak jadi sah sembelih itu kena manusia. Gitu. Dan tiada dibangsakan kepada bapa, mana tidak dibangsa kepada bapa macam anak zina lah. Macam anak zina tidak bernasab kepada bapa. Maka dia pun tak bernasab kepada bapa sekiranya kalau bapa dia mati dia tak boleh dapat pesaka. Sekiranya kalau bapa dia tu adalah manusia, bapa dia tu mati, maka tak boleh makan dapat pesaka daripada bapaknya. Tu dah. Dan tiada dapat mengambil pesaka. Memanglah macam anak zina lah. Tak boleh dapat pesaka daripada bapa. Begitu. Dan tiada dipesakakan dia. Mana kalau saat ni kalau bapa dia mati dia tak boleh dapat pesaka daripada bapa dia. Lagi pulanya kalau dia mati pula. Kalau dia mati, bapa tak boleh dapat pesaka daripada dia. Anak dia pun tak boleh dapat pesaka daripada dia. Sebab nak dapat pesaka manusia sama manusia. Dia ni ambil hukum binatang pada bab pesaka. Begitu. Dan tiada jadi najis. Dengan bersentuh dengan dia dengan basah. Lepas tu kalau badan dia basah atau badan kita basah bersentuh dengan dia tak jadi najis. Ini ambil hukum manusia pula. Sebab najis ni kalau kita kira dia akan masuk dalam bab ibadat kan. Najis sebab apabila najis macam mana masuk dalam bab ibadat? Sebab kalau kena najis kita kena basuh. Basuh najis masuk dalam bagai ibadat. Menyucikan daripada najis itu masuklah bagai ibadat sebab Allah Ta'ala syarak suruh. Gitu. Tapi sini kalau bersentuh dengan badan dia, basah mana-mana sebelah atau basah kedua-dua, maka tak jadi najis. Tak payah basuh 7 kali itu tak. Dan tiada jadi najis jika bersentuh dengan dia dengan basah keduanya. Mana yang menyentuh dan yang kena sentuh. Atau salah seorang daripada kedua. Atau basah mana-mana seorang.
Atau salah seorang daripada keduanya. Atau salah seorang daripadanya. Daripada yang menyentuh dan yang kena sentuh. Lepas tu kitab tu sambung sana. Terus dan harus masuk ia ke dalam masjid. Tu yang ada kat celah tu tak nak. Atau salah seorang daripadanya. Lepas tu dan harus masuk ke dalam masjid. Kita nak gitu. Atau salah seorang daripadanya. Lepas tu dan harus masuk ia orang tadi yang beranak daripada manusia dan anjing atau babi tadi tu. Kalau dia nak masuk ke dalam masjid, boleh. Boleh. Sebab badan dia tu suci. Badan dia tu suci, boleh. Kalau najis, tak bolehlah masuk. Begitu ya. Habis. Maka, untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Tetapi tiada sah ia, nikahnya, sahyanya. Allahumma'ala. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح معرفة ونور قلوبنا من ذكر الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردد علينا وابتعت يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين